Qauli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, hormati tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam hadis 40, jalan ke surga. Malam ni ke surat 8, hadis yang keempat, wuduk dan membaca doa selepas berwuduk. Ya. Hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Umar. Hadis ni riwayat daripada Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Umar bin Khattab, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk yang dijamin masuk surga 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan Nabi beritahunya ketika mereka hidup lagi. Jadi Nabi SAW beritahu 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga. Jadi termasuklah khalifah yang 4 tu semualah, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah. Dia semua tu yang 10 orang sahabat ni Nabi khabarkan yang mereka hidup lagi, belum mati, belum wafat lagi, hidup lagi. Nabi beritahu yang 10 orang ni masuk dalam surga. Jadi Umar bin Khattab termasuk 10 sahabat Nabi yang dikhabarkan oleh Nabi SAW yang masih hidup lagi masa tu masuk ke dalam surga. Qala ma minkum min ahadin yatawadda. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang kamu berwuduk. Ma minkum, makna dia apa? Setiap orang yang berwuduk. Orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang beriman, yang dia berwuduk, yatawaddau, dia berwuduk. Lepas tu apa? Fayubalighu. Fayubaligh ni makna dia atau fayusbighul wudu. Maka dia menyampaikan air wuduk ke seluruh anggota wuduknya dan menyempurnakannya. Itu makna fayusbighul wudu, dan menyempurnakan wuduknya. Summa yaqul, kemudian dia lepas dia berwuduk, disempurnakan wuduk dia. Makna menyempurnakan wuduk ialah mendatangkan perkara-perkara yang sunat sekali. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dah semua dah basuh. Habis basuhan yang last kali iaitu kaki, kemudian dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Jadi ketika tu, lepas tu dia berdoa. Dia kata apa? Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan utusannya. Dia yaqul ni maknanya apa? Dia mengatakan selepas berwuduknya. Sama ada dia angkat tangan ataupun tidak, kan? Menghadap kiblat ataupun tidak, itu adab. Tetapi dia mengatakan Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi lepas tu kita angkat tangan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin
waj'alni min ibadikas shalihin itu wazada Tirmizi, mana dia Imam Tirmizi menambahkan doa tersebut. Selepas tu Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Yang itu dalam riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi menambahkan doa itu. Wazada Tirmizi. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Jadi ketika mana kita wuduk, sempurnakan wuduk. Jadi dengan syarat apa? Sempurnakan wuduk. Ini dalam bab wuduk ni, dalam kajian dalam fardu ain. Kita pastikan wuduk kita sempurna, basuhan kita sempurna, dan disunatkan lebihkan basuhan tu. Kena lebihkan dia. Kan? Kemudian barulah kita kata asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian nak tambah boleh. Nak tambah seperti mana Imam Tirmizi menambahkan doa. Atau doa tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni, atau Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itu ditambah. Kan? Jadi kecuali illa kalau dia mengatakan yang syahadah ni tak ada, ni syahadah saja, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat, melainkan kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Pintu surga seperti mana kita maklum, pintu surga ni ada pintu rayyan, pintu orang yang puasa. Ada pintu sedekah. Pintu sedekah, orang yang rajin sedekah. Ini ada pintu sedekah nama dia. Dalam bab pintu sedekah. Masya Allah. Ada nama dia pintu solat. Pintu solat. Ini pintu surga ni. Ada nama pintu jihad. Pintu jihad. Kan? Ada 8 pintu. Ada nama dia pintu zikrullah. Pintu zikir. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak berzikir malam 1000. Lepas tu dia tingkatkan 10,000 zikir-zikir kepada Allah. Ada khas pintu dia. Pintu zikir. Ada pintu aiman nama dia. Pintu aiman ni khas. Pintu aiman ni, dia pintu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memanggil umat-umat Nabi SAW yang dia masuk surga tanpa hisap. Ada pintu aiman. Jadi umat Nabi ni, kita ni, umat Nabi SAW, ada satu golongan yang dia masuk surga tanpa hisap. Orang kalau tunggu hisap, dia tak. Dia mai ke pintu aiman. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah panggil umat Nabi SAW masuk daripada pintu aiman. Pintu ni lah masuk. Jadi umat Nabi SAW yang tidak dihisap. Masya Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam golongan itu. Semua insya Allah. Allah masukkan kita dalam golongan hamba Allah, umat Nabi SAW yang masuk dalam surga tanpa hisap. Tak perlu tunggu-tunggu hisap dah. Terus masuk dalam surga. Ini pintu dia, pintu aiman. Masya Allah. Dan juga ada pintu kazimin al-ghaiz. Kazimin al-ghaiz ni apa? Orang yang sabar. Penyabar. Dia patut marah, tapi dia boleh kawal kemarahan dia. Ini hebat. Dia patut marah, tapi dia boleh kawal kemarahan dia. Kazimin al-ghaiz nama dia. Orang yang sentiasa kazim. Kazim ni pemenahan. Dia kawal kemarahan dia. Dia patut marah, tapi dia tak marah. Masya Allah. Kan? Ada pintu khas kepada dia di surga. Dan juga nama Babul Walid nama dia. Iaitu Babul Walid. Masya Allah. Di pintu orang tua. Orang tua ni apa? Pintu ibu dan ayah. Malah dia apa? Ada pintu khas kepadanya. Iaitu kepada orang yang berjaya mendidik anak dia menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Ada pintu khas kepadanya. Iaitu pintu surga. Masya Allah. Jadi inilah. Jadi ketika mana dia mengatakan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selepas dia wuduk semua, maka semua pintu ni, semua 88 pintu ni, futihat lahu abwabul jannah. Semua pintu terbuka kepada dia. Masya Allah. Kan? Jadi perkara ni, kalau kita tengok, mudah aja pun. Memang mudah pun. Jalan ke surga. Kan? Tetapi masalah dia, ada masalah dia. Yang boleh
menyebut ini ataupun yang semenyadarinya, Allah Subhanahu wa taala akan pilihnya. Kan? Bukan semua boleh. Bukan semua sedar. Ketika berwuduk kadang kita dia kalut, tak dan dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun dia kata tapi tak tenang. Dia kata tapi dia tak sedar masa tu, kan? Dia makna dia apa? Dia memerlukan satu kesedaran dan tenang, dan dia merasa dia mengucapkan kalimah syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Makna dia apa? Dia kena sedar. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan rahmakumullah, Imam At-Tirmizi menambah doa yang bermaksud. Imam Tirmizi tambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Dua ni. Ataupun sambung boleh, Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Boleh. Sebab apa? Doa. Doa boleh. Doa tu boleh. Tak ada masalah. Kan? Jadi, Islam ni tuan-tuan, amat menitik beratkan kesucian. Jadi Islam ni amat menitik beratkan kesucian. Jadi ketika mana kita tengok Imam Tirmizi menambahkan ni, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ini doa ni. Betullah kita angkat tangan kita, kan? Angkat tangan kita doa. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang bertaubat. Makna dia apa? Orang yang sentiasa bertaubat. Ketika mana dosa ada, sedar ataupun tidak. Seperti mana kita dah maklum sebelum ni, dosa ni, diam pun kita boleh jadi dosa. Kan? Manusia ni dia sentiasa dosa. Tapi dia menyadari diri dia dosa. Ada dosa. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling baik itu ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sebelum ni kita dah bagi tahu kan. Makna dia apa? Nabi SAW istighfar sehari 100 kali. Kan? 100 kali Nabi SAW beristighfar. Satu hari 100 kali. 70 lebih hingga ke 100. Masya Allah. Turun hujan. Hari itu pun saya kuliah turun hujan kan. Masya Allah. Hujan, musim hujan ni. Allahumma sayyiban nafi'an. Mana berapa kali dah turun hujan. Kan? Maghrib turun, asar turun hujan juga. Masya Allah. Jadi kita doa kepada Allah. Masa time turun hujan ni, doa yang makbul. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada mujahidin, kepada umat Islam, saudara kita yang tengah berjuang ketika ini melawan penjajah Yahudi laknatullah alaih. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, kesabaran, dan Allah berikan kepada mereka kemenangan insya-Allah. Jadi kemenangan itu dekat insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmakumullah. Jadi taubat ni dia disegerakan. Termasuklah perkara-perkara yang kena dituntut kita menyegerakannya ialah bertaubat. Bertaubat. Kita kena segerakan bertaubat. Termasuk di perkara-perkara yang disegerakan. Fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Dalam bab kalut tu ada penyesalan, dan dalam bab ta'anni. Ta'anni itu dia perlahan-lahan ataupun tidak kalut, ialah keselamatan. Jadi ada satu perkara ataupun 5 dalam keadaan mesti kita buat kalut, iaitu yang pertama termasuklah bayar hutang ni. Taubat, bayar hutang. Taubat, taubat. Bayar hutang. Kalau kita ada hutang, kena segera bayar. Kena segera lansaikan hutang. Ini termasuk perkara-perkara yang kena disegerakan. Bayar hutang, hutang ni kena disegerakan. Sebab takut apa? Kita tak tahu bila kita mati. Hutang kena segerakan. Lepas tu menghidangkan tetamu makanan. Tetamu datang dari jauh. Tak payah tanya dah, minum ke makan ke, tak payah tanya. Hidangkan kepadanya, minum. Dan makan kalau ada. Lepas tu apa? Lepas tu menyimpan jenazah. Kena segerakan. Tak baik kita, jenazah kita biar sehari 2 hari. Kena ketika dia dah mati, maka disegerakan proses dia. Dan kemudian mengahwinkan anak perempuan yang dah ada, dah umur dia dah yang boleh untuk kahwin. Itu disegerakan. Kemudian taubat. Taubat. 5 perkara ni yang mesti kita kena buat kalut. Tak boleh kita buat tak buat kita pelan-pelan je lah. Tak boleh. Kena kita kalut, kena kita segerakan. Masuklah taubat. Taubat di sini, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku
daripada hamba-Mu yang taubat kepadamu ya Allah. Apa makna taubat? Taubat taba yatubu, iaitu kembali. Kan? Raja'a kembali. Rujuk, balik ya. Kan? Taba yatubu ada, balik juga nama dia. Ya'udu, balik juga. Mana kembali, mana dia apa? Selepas kita berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik semula kepada jalan yang betul. Kan? Mengedarkan diri kita dan kita kena iktiraf itu kesalahan. Sebab itulah syarat taubat ni mesti nadam. Nadam ni apa? Menyesal. Menyesal atas perbuatan yang kita buat. Kalau bangga, itu bukan taubat. Ada juga orang yang kata taubat tapi dia bangga. Dia membanggakan, dia menceritakan hal-hal yang dia buat masa dia tengah jahat dulu, zaman-zaman jahiliah. Dia kata, saya buat ni, saya buat tu. Dia bangga menceritakan kejahatan dia. Dia kata, lah ni pasal apa taubat? Lah ni taubat. Itu bukan taubat. Kalau dia berbangga dengan maksiatnya sebelum ni, mana dia taubat, dia kata, mana dia bukan taubat. Pasal apa? Tak ada peluang saja. Dia tak dapat peluang saja. Kalau dapat peluang, dia akan buat balik. Ya? Mana dia bukan bertaubat. Taubat ni mesti nadam. Nadam ni menyesal. Dia menyesali. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Dia menyesali. Dengan apa? Dengan sebab dia menyesal, maka lahirlah daripada penyesalan dia tadi, akan perkara-perkara yang ibadah-ibadah dia tinggal dulu. Dia rajin ibadah, dia rajin tuntut ilmu, kan? Dia rajin mengaji. Pasal apa? Sebab dia menyesal atas perbuatan jahat dia dulu. Maksiat dia dulu. Itu sebab nadam. Sebab itulah mesti nadam. Jadi syarat daripada taubat ni pun, dia mesti nadam. Iaitu kena menyesal. Kemudian apa? Mestilah dia kena disebut dengan apa? Disebut dengan azam. Berazam tidak mengulanginya kembali. Tidak balik kepada maksiat tu. Ini mesti ada, kan? Kemudian dia kena meninggalkan keseluruhannya. Dia tinggal tu. Kalau dia judi, contoh dia, judi, dia tinggalkan keseluruhannya. Dia kata, tak payahlah, saya memang tak judi, tapi saya duduk dekat kedai judi. Tak boleh juga. Itu masih lagi dia dalam dosa judi. Mana dia apa? Mesti dia tinggalkan keseluruhan dia. Kalau boleh pakaian dia masa dia gunakan untuk judi dulu, dia buang pakaian tu sampai terus tu. Kan? Kawan dia yang bersama dengan geng berjudi kena pisahkan pisah daripada kawan dia. Kalau kawan tu tak mau tobat dah, kan? Kalau tobat kena satu geng lagi dah, kan? Mana dia apa? Kena macam tu. Barulah dia maksud dengan tobat. Kalau tidak, tak tobat nama tu. Kan? Kalau dia tak buat macam tu, maka taubat dia tu disebut dengan apa? Taubat palsu. Taubat palsu. Tak betul-betul taubat. Jadi, kemudian Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Kata ditambahkan Imam Tirmizi, doa ni. Dan juga, ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang menyucikan dirinya. Iaitu hamba-Mu yang menjaga kesucian. Dan menyucikan dan menjaga kesucian. Dalam bab menyucikan ini hati. Luaran, okey, cantik dah. Suci dah luaran. Tapi dalam hati kita ni, yang banyak dalamnya itu kotor. Ujub, takbur, kan? Sombong, kan? Atau riak. Yang ada dalam diri kita ni, hati kita ni, inilah ya Allah, sucikanlah ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang mensucikan hati. Yang dalam hati kita ni banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dijaga ataupun jangan kita pelihara penyakit-penyakit ni. Kita kena buang dia, basuh dia, suci dia dengan apa? Suci dia dengan kalimah thayyibah, dengan zikir kepada Allah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ingat, tariqah, jalan kita untuk menyucikan diri ni, dia bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah. Ketika mana kita dah basuh dia dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alat untuk membasuhnya yang paling baik ialah alat untuk membaiki hati kita ni, untuk menyuci kekotoran hati kita ialah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling hebat. Alat untuk membersihkan hati kita. Tapi kena ingat juga, ketika mana kita zikir, akan terkeluar penyakit tu. Ketika kita zikir, tuan-tuan, dia banyak zikir, akan terkeluar penyakit hati kita ni. Sebab ketika mana kita isi dengan zikir, penyakit tu keluar.
Ketika mana keluar, inilah dituntut kita istiqamah. Dituntut kita istiqamah. Dia akan memberikan kepada kita pangan-pangan yang pelik-pelik. Kan? Sebab ujub tadi duduk dalam. Lepas tu kita zikir, kita keluar ujub tu. Mula dia bisik dalam tubuh, setan kata apa? Oh, zikir kamu hebat dah. Banyak dah. Orang lain tak ada zikir macam tu. Mula dah. yang ni mana dah keluar tu. Tapi jangan benda ni pula dia tibai kita balik. Kena tariqah ni, dia jalan dia macam tu. Dah kita mula bersihkan dia keluar tu. Dia keluar ujub. Ujub dia hati dia keluar. Dia bisik balik kan. Dia nak badan dah masuk balik lah tu kan. Tapi kena jangan layan. Teruskan berzikir, jangan layan. Benda ni was-wasah ni pasti ada. Kan? Dia bisik kita, orang yang hebat. Kan malam ni je kamu dia kata malam ni saja kamu berzikir 10,000. Dahsyat. Satu kulim ni hang seorang je. Mula dah. Mula dah. Dia layan pula. Layan betul tu. Saya seorang kot. Esok dia simbang kawannya. Dia kata apa? Duduk minum kedai kopi. Saya semalam tu. Semalam. Mulalah ni. Malam ni saya nak hujan pukul 1. Dia kata. Saya pukul 1 tak tidur lagi. Saya 10,000 zikir. Mulalah. Dia mulalah tu. Dia nak amak 10,000 zikir tu lah. Tapi dia mula dengan hujan. Dia kata pukul 1 tu hujan tu. Kawan dia kata, saya tak pasal, saya lena dah. Saya tak lena pukul 1 tu. Sebab saya zikir 10,000. Nak abak 10,000. Zikir 10,000 tu kona orang lain. Ujub dia keluar Takbur pula mula keluar. Sebab apa? Dah dibersihkan oleh zikir kita tadi dalam hati kita. Dia terselah. Takbur dia. Mula ujub dia. Masya Allah. Sum'ah dia. Mula terkeluar penyakit-penyakit hati ni. Kan hasad dia pun mula lah terkeluar. Tapi ketika dia masuk balik, jangan layan. Teruskan berzikir, teruskan zikir. Istighfar. InsyaAllah hingga hilang. Hingga penyakit tu tak mau kita layan dah. Kan jadi hingga kita pujian, makian tak ada boleh kita bezakan dah. Sampai tahap tu. Masya Allah. Makian dan pujian sama je tu. Maki orang puji tak ada masalah apa pun. Sampai ke tahap tu. Yang ni sampai ke tahap tu. Tapi kalau masih ada lagi, itu kira dia nak balik lagi tu. Itu dia suatu yang paling hebat untuk menyucikan hati kita. Istighfar banyak, zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Islam ni tuan-tuan, dia menitik beratkan kesucian dan kebersihan. Suci, bersih. Islam ni dia perintah kita. Kan? Sebab suci dan bersih inilah satu simbol ketenangan. Satu simbol kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala suci, Allah cantik dan Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai benda yang suci dan bersih. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kebersihan itu daripada iman dan di antara syarat sah sembahyang ialah berwuduk. Di antara syarat sah sembahyang dia mestilah berwuduk. Kalau dia tak berwuduk terus sembahyang, maka tidak sah sembahyang dia. Sembahyang tidak sah tanpa kita berwuduk. Berwuduk, kita angkatkan hadas kita, hadas kecil, barulah sah sembahyang kita. Jadi maknanya apa? Kalau kita berwuduk yang betul, sempurna wuduk kita, maka sembahyang kita pun akan terpengaruh kepada sembahyang kita, iaitu khusyuk. Tapi kalau wuduk kita pun tak betul, kan? Basuhan pun tak kena, maka tak terangkatlah wuduk tu. Kalau wuduk tak terangkat tuan-tuan, sembahyang kita pun tak sah. Sebab syarat sah sembahyang yang mesti kena wuduk. Kan? Kita mestilah menyempurnakan wuduk dengan apa? Dengan menjaga sunat-sunat dan adab-adabnya. Sebab itulah sunat-sunat wuduk kita kena jaga dan juga adab-adabnya juga kena kita menjaga-jaganya. Antaranya adalah baca basmalah, iaitu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah wuduk mestilah kita di tempat yang boleh kita menyebut nama Allah. Bukan di tandas contoh dia. Kan? Kalau tandas boleh wuduk, tapi kita tak boleh sebut. Lah hati je lah. Lah hati, bismillah tu. Kan? Jadi maknanya apa? Sunat-sunat dia kena ada. Contoh baca bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kemudian menghadap kiblat. Itu tengok keadaan kita. Kalau tempat wuduk itu
dia dipasang pipe tu menghadap kiblat, alhamdulillah. Kalau tidak ada masalah, kan? Wuduk saja. Yang mana boleh kita datangkan. Yang tak boleh kita datangkan, jangan dipaksa pula. Kan? Jangan pula tu komplain pula kita kepada orang yang pasang pipe tu. Kan? Jangan. Sebab apa? Sebab yang mana sunat-sunat yang boleh kita datangkan dia. Yang tak boleh kita datangkan, tak perlu datangkan. Menghadap kiblat. Bersugi ni siwak. Siwak. Boleh bersugi pun boleh enggak? Paling kurang pun tangan pun boleh. Tangan masukkan tangan ke dalam gigi kita, mulut kita. Membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali pada setiap anggota. Membasuh dan menyapu. Anggota yang dibasuh, basuh 3 kali. Anggota yang disapu, sapu 3 kali. Ada yang dibasuh, ada yang disapu. Apa makna basuh? Basuh mengalirkan air. Apa makna sapu? Sapu tidak mengalirkan air. Itu beza dia. Ya. Jadi, kemudian menggosok-gosok anggota, menyelat janggut dan jari jemari, tidak bercakap dan mengakhiri wuduk dengan membaca doa dan tidak bercakap-cakap. Itu dia adab wuduk. Tidak sembang tengah wuduk, kan? Itu adab wuduk juga. Dan mengakhiri dengan wuduk itu dengan doa yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dia pertama. Kemudian tambah doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dia baca doa wuduk seperti yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Baginda menjanjikan surga. Jadi orang yang membacanya, berwuduk dengan sempurna, kemudian dia membaca doa wuduk tadi, maka Nabi SAW menjanjikan surga kepada orang yang menyempurnakan wuduk dan membaca doa selepas wuduk. Sebab itulah ini disebut dengan apa? Doa selepas wuduk. Orang yang membacanya, Nabi janjikan dia masuk ke dalam surga, pintu surga dibukakan ke atasnya. Jadi amat istimewa mereka yang dapat mengamalkan perkara ini. Jadi makna dia apa? Kalau orang yang dapat mengamalkan perkara ini, istimewa lah. Beruntunglah dia. Sebab apa? Allah bagi peluang. Allah beri peluang dia untuk mengamalkannya. Sebab tidak semua orang ataupun tidak semua orang dapat peluang ni. Tak semua orang yang dapat peluang untuk wuduk. Alhamdulillah kita boleh wuduk. Pasal apa? Orang beriman. Orang yang tak beriman berapa ramai? Tak ada peluang untuk dia wuduk. Tak ada beriman. Orang yang beriman, alhamdulillah, peluang untuk wuduk. Maka berwuduk dia dan dia berdoa. Maka Nabi janjikan dia surga. Perkara ini, kerana apa? Dibukakan kepadanya 8 pintu surga. Jadi peluang dia masuk surga ni dengan dia berwuduk dan baca doa wuduk tadi banyak. 8 pintu surga dibukakan kepadanya. Dia dipersilakan memasuki surga dan dia dapat memilih sendiri pintu mana yang disukai. Boleh pilih pula, Masya Allah. Dan pintu mana yang disukai. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dalam hati kita ni, kan, apa yang terdetik dalam hati kita, kebaikan yang kita harapkan, kita dahaga dengan kebaikan, Allah Maha mengetahuinya. Sebab itulah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dahagakan kebaikan, yang dahagakan agama, Allah bagi dia peluang masa. Allah bagi dia waktu untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk beramal. Tapi ketika mana Allah SWT mengetahui hati hambanya yang tiada minat ataupun tiada usaha dan tiada berkeinginan untuk kebaikan-kebaikan akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala pun tak bagi dia peluang. Masya-Allah. Sebab itulah ketika mana kita berpeluang berbuat sesuatu kebaikan, maka kita mesti kata alhamdulillah, Allah taufikkan kita, Allah perkenan kita untuk berbuat kebaikan itu. Tuan-tuan rahmatullah, hadis yang kelima. Masih lagi tentang wuduk, solat sunat dan wuduk. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaik baina yaday fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bizalika tuhur ma kutiba li an usalli. Jadi muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Kenaan dengan wuduk juga, kan? Dan solat sunat wuduk. Jadi hadis ni Nabi SAW selepas
Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepada Bilal. Tanya Bilal, kan? Nabi panggil Bilal. Qala li Bilal, ya Bilal. Nabi kata, wahai Bilal. Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi lantik dia menjadi muazzin. Dua orang dengan apa nama? Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Dua orang dia dilantik oleh Nabi SAW jadi muazzin. Jadi Bilal ni muazzin Nabi SAW. Kalau tengok rupa, tak ada berupa dia. Rupa tak ada apa. Kan? Sebab dia adalah hamba sebelum ni. Islam tidak memandang rupa. Islam ni tiada memandang rupa. Ketika mana iman yang hebat, akhlak yang baik, maka dia dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi satu acuan dalam Islam ni, orang yang paling bertakwa, dialah yang berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa tak ada masalah. Kan? Rupa tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah tiada memandang rupa kita. Harta tak ada masalah. Bukan Allah pandang pun. Tetapi Allah pandang ialah hati kita. Masya Allah. Hati kita. Jadi Bilal bin Rabah ni, ialah dia hidup lagi. Kan? Maka Nabi habaq, ya Bilal, hadis ni. Habaq dekat aku, kata Nabi. Ya Bilal, hadis ni bi arja amalin. Amal apa yang kamu buat? Amal apa yang lebih? Amal apa yang kamu buat yang lebih ni? Kan? Amil tahu fil Islam. Yang kamu buat dalam Islam ni. Kan? Makna dia apa? Makna dia, ini satu hadis juga. Ada nama dia bid'ah hasanah. Dalam Islam. Amil tahu fil Islam, kata Nabi. Yang kamu buat ya dalam Islam. Yang aku tak tahu, kata Nabi SAW. Kan? Mana dia apa? Inilah kata bid'ah hasanah tu. Perkara yang dibuat bukan luar Islam. Dalam Islam tu sendiri. Iaitu sembahyang 2 rakaat. Kan? Mana 2 rakaat. Mana dia apa? Fa inni sami'tu, kata Nabi SAW. Sungguhnya aku telah mendengar. Daffana alaik. Iaitu suara tapak kaki dia. Suara telapak kaki. Hebat tuan-tuan, ni akhlak Nabi SAW. Nabi SAW mengenali sahabat-sahabatnya. Bukan takat kenal suara. Tapi Nabi mengenali tapak kaki dia pun Nabi kenal. Masya Allah. Bukan kita tuan-tuan ketika mana orang azan tuan-tuan kita kenal. Oh tu suara si fulan. Tu suara si fulan. Kan? Kita kenal suara dia. Suara azan. Oh ni suara si fulan tu. Masya Allah. Kita kenal suara kawan kita. Sahabat kita. Kan? Sebab apa? Sebab kita ditanya ni. Sahabat kita ataupun ikhwan kita. Sahabat-sahabat daripada orang Islam. Kan? Ni Nabi SAW, Nabi kenal telapak kaki Bilal. Nabi kenal. Nabi tahu. Sebab kata Nabi, aku mendengar daffana alaik baina yadayya fil jannah. Ketika aku melawat surga, kata Nabi SAW, masuk dalam surga, aku mendengar suara telapak kakimu. Masya Allah. Bilal, tuan-tuan. Belum masuk surga lagi, suara telapak kaki dia surga dah. Masya Allah. Tuan-tuan, rahmatullah. Waktulah kita kena beramal. Kita kena amal banyaklah. Mana ada tuan-tuan. Kita kena pilih satu amalan yang kita suka. Yang kita sukai ya. Dan kita beramal dengannya memang cukup-cukup suka. Pilih satu amal-amalan sunat yang dengannya insya-Allah Allah pandang kita dengan rahmatnya. Puasa sunat ke, kan? Zikir banyak ke, kan? Sedekah ke, banyak. Nak tolong orang, Masya Allah. Pilih satu amalan yang kita suka, buat kebajikan. Kan? Jadi banyak amalan yang sunat ni tuan-tuan, pilih satu je yang kita suka. Kalau semua Alhamdulillah lah kan. Tapi pilih satu yang kita suka buat. Qala, kata Bilal, ma'amil tu. Dia kata, Bilal kata apa? Aku ingat ya Rasulullah, tak ada apa pun yang aku buat pun. Kan? Yang aku buat tak ada apalah yang aku buat. Biasa-biasa saja. Masya Allah, sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia ada apa nama? Mereka ni tuan-tuan ada sifat atau perhiasan tawaduk. Sebab Nabi mencontohkannya. Nabi menterbiah mereka. Nabi mendidik mereka tuan-tuan. Jadi Nabi SAW kata bila, ma'amil tu amalan arja indi. Ya Rasulullah, aku tengok tak ada pun Rasulullah. Amalan aku buat biasa-biasa je. Biasa je. Mayang, lepas tu ikut Nabi SAW. Itu je lah. Kan? Masya Allah. Bila tuan-tuan, ketika mana dia diseksa tengah panas matahari tuan-tuan, dipaksa untuk meninggalkan agamanya tuan-tuan.
dia tetap kata ahadun ahad, ahadun ahad. Orang yang macam tu pun tuan-tuan dia kata apa? Tak ada ya Rasulullah, aku ingat tak ada amalan aku buat apa-apa lebih. Masya Allah orang yang macam tu. Masya Allah tuan-tuan. Ni iman orang yang hebat tuan-tuan. Kita iman kan suruh boikot, apa boikot KFC pun kita tak boleh. Ni iman yang tahap nak mati dah. Dipaksa dia tuan-tuan. Di bawah matahari. Di atas meletakkan batu besar di atas dia. Dipaksa dia untuk apa? Keluar, tinggalkan agama Muhammad. Dia tetap kata ahadun ahad, ahadun ahad. Iman yang macam ni pun Nabi tanya, ya Rasulullah, tak ada apa pun yang aku buat ya Rasulullah dalam Islam ni. Masya Allah. Perjuangan kepada Islam yang hebat tuan-tuan. Dia tak iktiraf sungguh, diri dia tak iktiraf. Tak ada apa ya Rasulullah. Kan? Arja, indi. Dia kata apa? Amalan yang hebat, tak ada ya Rasulullah. Amalan aku buat macam tu je lah. Itu pun kalau Allah terima, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tawaduknya sahabat Nabi SAW. Kan? Jadi tuan-tuan, ghaira anni, aku ingat-ingat balik surah. Dia ingat balik, kata. Ingat balik. Kata min anni. Kata min anni. Lam atahara. Aku adalah ya Rasulullah satu amalan. Itu pun aku tahabak kepada Nabi. Dia kata kan, anni lam atahar tuhuran fi sa'atin. Pertama, dia kata apa? Saya ni, tiap-tiap kali sambil wuduk. Azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qala ma amiltu amalan arja indi. Jadi kata Bilal, ya Rasulullah, ingat tak ada amalan apa pun yang aku buat yang besar-besar ni. Dia kata, Masya Allah. Ni tawaduk sahabat Nabi SAW. Nabi ajar macam tu. Masya Allah. Tuan-tuan rahmakumullah. Jadi orang-orang yang tawaduk ni tuan-tuan, dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan yang diperoleh itu Allah yang berinya.
maka semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memilikinya. Kan? Ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tuan-tuan, ada juga tuan-tuan sifat-sifat macam ni, ada juga hidup. Ada lagi hidup tuan-tuan. Dan sahabat-sahabat kita pun banyak kan. Ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tuan-tuan dalam bab kebajikan, masya-Allah tuan-tuan. Hebat sungguh. Kan? Dalam bab kebajikan hebat sungguh. Dia tak berkira. Sehingga kan dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia ingat apa? Dia kata setiap saya keluarkan ustaz, dia kata keluarkan sedekah, saya rasa mana dia apa? Belum lagi dia bersedekah. Masya-Allah. Dia tak ingat. Dia tak ingat sedekah dia. Bukan sikit sedekah tuan-tuan. 10,000, 30,000 sedekah dia. Masya-Allah. Kan? Jadi pada suatu hari saya pergi bincang. Dia kata saya ni nak buat pondok. Dia tengok-tengok kan. Oh insya-Allah kita jadikan dah Ustaz. Jadikan dah. Masya-Allah dia kata jadikan terus ya. Sampai selesai, sampai siap dia kata. Masya-Allah. Dia semua tak ada seorangnya. Kan? Masya-Allah Ustaz. Dan dia tak ada apa-apa yang keperluan Ustaz beritahu je. Ada lagi orang macam tu. Masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Jadi Bilal ni tuan-tuan, perbuatan baik dia sehingga kan tuan-tuan dia berkorbankan nyawa dia untuk Islam tuan-tuan. Tu pun dia kata apa? Ma amil tu amalan arja indi. Tak ada ya Rasulullah, tak ada. Tapi aku ingatlah satu je dia kata. Tu pun bukannya ni sangat pun. Dia kata aku tiap-tiap kali berwuduk, dia kata malam ada waktu malam ke siang ke, setiap-tiap kali aku wuduk, lepas aku wuduk itu dia semayang, aku semayang kata. Sallaitu bizalik at-tuhur. Aku semayang dengan wuduk tu, aku semayang. Ma aku tibali an usalli, mana bukan semayang fardu ya Rasulullah. Bukan semayang fardu. Dia kata, lepas wuduk semayang, lepas wuduk semayang. Masya-Allah. Hebat. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, itulah semayang, sebutkan semayang sunat wuduk. Kan semayang sunat wuduk. An Uqbah bin Amir, jadi daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama juga. Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu. Kan? Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Jadi ma min ahad, tiadalah seorang pun melainkan tiada seorang pun kata Nabi SAW macam tadilah kan, macam hadis sebelum tadi kata tidaklah seorang yang berwuduk, lebih kurang macam hadis yang kita baca mempat tadi tu, ma minkum min ahad kan, tidaklah seorang pun berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, fayuhsin wuduk, jadi wa yusalli raka'atain, dan dia semayang 2 rakaat dengan wuduk dia tadi. Dia semayang 2 rakaat, usolli rakaatain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima. Masya-Allah, dia semayang sunat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Kan? Jadi dengan penuh khusyuk hatinya dan mukanya. Makna dia apa? Penuh khusyuk dia semayang 2 rakaat tadi. Illa melainkan wajabat lahul jannah, melainkan surga pasti jadi miliknya. Surga pasti jadi miliknya. Makna dia apa? Makna dia dituntut daripada kita yang sunat, khusyuk tu. Yang dituntut adalah khusyuk biqalbihi wa wajhihi. Sebab itulah kita kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Makna dia apa? Tujuan kita kita hadapkan kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika mana kita semayang ni tuan-tuan, kita kan kiblat muka kita duduk sejadah, kiblat mata kita tengok sejadah kita, tengok tempat sujud kita, kiblat badan kita ke Kaabah, menghadap kiblat lah ya, Kaabah. Kiblat hati kita lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat hati ni selalu dia akan jalan. Kiblat hati ni tuan-tuan, dia selalu akan jalan. Dia merata tu. Kiblat badan bolehlah tahu tu. Tak ada lah kita pergi sana pergi sini kan kiblat badan ni.
Kiblat sujud, kiblat mata, kiblat mata ni boleh juga kita akan tahan. Tapi kiblat hati ni, kan? Kiblat hati ni kita pastikan dia sentiasa berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah yang terpenting. Itulah isi daripada sembahyang tu. Itulah ruh sembahyang tu. Hingga sampai ke tahap tanha anil fahsya'i wal munkar. Tu kiblat tu. Jadi baginda Nabi SAW telah menyatakan kepada kita tentang kemuliaan Sayyidina Bilal. Yang ni yang pertama apa? Yang pertama, Nabi beritahu kemuliaan sahabat baginda, iaitu Bilal bin Rabah. Bilal ni mulia. Sebab dia Islam, mula-mula Islam, dia dah masuk Islam dah. Kan? Dan dia berdepan dengan siksaan kafir Quraisy. Berdepan dengan siksaan, dengan hinaan, dengan makian, tuan-tuan. Berdepan dengan itu. Sebab semua yang sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, tuan-tuan, semua mereka ni berdepan dengan permusuhan daripada kafir Quraisy. Kan? Ada yang dibunuh, ada yang diseksa, ada yang ditangkap. Masya Allah. Inilah perjuangan mereka, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW mendidik dan mentarbiah mereka kuat imannya, tuan-tuan. Iman yang kuat. Maka berdepan dengan cabaran-cabaran iman, mereka selamat. Dan kita pula, tuan-tuan, risau. Generasi kita, tuan-tuan, berdepan dengan cabaran iman. Adakah selamat ataupun tidak? Kan? Adakah selamat ataupun tidak? Sebab itulah pintu kita ni, tuan-tuan, pintu surga tadi ni. Pintu walid tadi. Kan? Pintu surga orang tua ni, tuan-tuan, tengok bagaimana dia mendidik anak dia. Selamat tak daripada cabaran iman anak-anak dia ni? Kalau selamat, alhamdulillah, masuk ke pintu surga walid tu lah. Kan? Jadi beliau masih hidup di dunia ni, Bilal ni, masih hidup di dunia ni bersama para sahabat dan Rasulullah, tetapi kakinya dah berjalan di surga. Suara telapak kakinya dah berjalan di surga. Hidup lagi bersama Nabi ketika tu. Nabi sama sahabat-sahabat baginda. Tapi ketika Nabi melihat surga dan Nabi masuk dalam surga, telapak kaki Bilal dah Nabi dengar dah. Masya Allah. Walaupun beliau adalah lelaki berkulit hitam. Kalau bak rupa memanglah lelaki kulit hitam Bilal bin Rabah, kan? Tetapi Allah meninggikan derajatnya disebabkan ilmu, iman dan takwanya. Kita ni tinggi, tuan-tuan, bukan sebabkan rupa kita, tetapi tingginya kita disebabkan ketakwaan kita. Sebabkan rupa, tuan-tuan, dengan Yahudi kalah kita. Tengok rupa Yahudi. Kan, handsome dia buat. Tengok rupa Yahudi kan. Tapi handsome pun hati iblis. Kan? Handsome hati iblis. Masya Allah. Kan? Sebab sebetulnya rupa Allah bukan tengok. Ketakwaan tu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah tu siapa? Orang yang paling bertakwa. Bukan yang hebat rupa dia. Bukan yang handsome, bukan. Ilmu, iman dan takwa tu. Ketika Fathu Mekah, Nabi SAW menyuruh Bilal memanjat Kaabah. Ketika Fathu Mekah, tuan-tuan, penaklukan kota Mekah, Nabi SAW meminta Bilal untuk panjat Kaabah. Untuk melaungkan azan di atas Kaabah yang mulia tu. Masya Allah. Kan? Ketika mana Bilal naik atas Kaabah, beliau sangat beristiqamah dengan solat sunat wuduk daripada Bilal ni. Kan? Maknanya ketika dia naik ke atas Kaabah ni, tuan-tuan, orang-orang yang dulu menghinanya, masa tu terkejutlah. Orang yang terhina dulu, orang yang orang yang sebagai hamba sahaya dulu, dia boleh naik di atas Kaabah dan lah ni menjadi orang yang hebat pula. Orang yang melaungkan azan, jadi muazzin. Masya Allah. Jadi banyak orang kafir Quraisy yang tak terima. Tak terima pun tak boleh buat apa dah. Sebab Nabi dah menaklukkan kota Mekah ketika tu. Maka berbondong-bondonglah kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, menerima Islam ketika tu. Dan beliau, Bilal bin Rabah ni istiqamah. Dia buat ketika tu, dia buat amalan istiqamah dengan amalan tu. Inilah satu tanda-tanda waliullah. Tanda wali Allah ni bukan terbang, bukan jalan tahaya, tapi istiqamah. Itu tanda waliullah. Ya, dia istiqamah. Setiap kali batal wuduk, beliau akan segera wuduk dan menunaikan solat sunat. Tiap-tiap kali batal wuduk, dia menunaikan wuduk, kemudian dia menunaikan solat sebanyak 2 rakaat. Orang yang mendirikan solat sunat wuduk dengan penuh khusyuk akan dimasukkan dalam surga di akhirat nanti. Itu janji Nabi SAW. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan rahmatullah. Saya rasa 3 hadis
Kita baca 2 hadis, 3 hadis tu. Kita baca alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mirasun Nabi. Ya, inilah harta pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tinggalkan kepada kita, iaitu hadis-hadis Nabi untuk menjadi acuan dan panduan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, buka hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika, syukrika, husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.